Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Selain naskah Al-Quran tertua, Uzbekistan dikenali kerana sumbangan cendekiawan tempatan seperti Imam Bukhari dan Ibn Sina terhadap tamadun ilmu. Negara Asia Tengah ini mengecap kemerdekaan daripada bekas kesatuan Soviet pada 1 September 1991. Lebih 70% daripada 22 juta warganya berbangsa Uzbek, manakala selebihnya tergolong kepada 130 suku kaum termasuk Rusia, Tajik, Kazakh dan Tartar. Hari ini, warga Uzbekistan bebas menjalankan pelbagai aktiviti ekonomi seperti berniaga sebagai mata pencarian. Samarkand yang diasaskan lebih 2,500 tahun lalu antara bandar tertua di dunia. Bandar ini terletak 354 km dari Tashkent, pintu masuk utama ke Uzbekistan. 600 tahun lalu, Tashkent masyhur di kalangan pedagang kerana kota ini antara persinggahan utama laluan sutera dari Beijing di timur ke Istanbul di barat. Malah laluan perdagangan yang sangat terkenal selama 10 abad itu menjadikan Tashkent tidak setakat pusat perniagaan terkenal, malah gedung ilmu dan budaya. Sebahagian budaya ini diwarisi hingga ke hari ini. Contohnya, seni lukisan halus atau miniature painting. Sebahagian besar tanah pertanian di Uzbekistan diusahakan dengan tanaman kapas. Namun di setengah kawasan seperti di pinggiran kota Samarkand ini, buah-buahan seperti anggur dan plum turut menjadi pilihan petani. Buah-buahan musim panas masak ranum pada penghujung Ogos dan awal September. Sinar Islam sampai ke Uzbekistan pada tahun 707 bersamaan 89 Hijrah dengan kedatangan misi dakwah pimpinan Qutaibah bin Muslim sebagai memenuhi hasrat Al-Walid bin Abdul Malik, Khalifah Bani Umayyah ketika itu. Dianggarkan 500 masjid masih wujud di seluruh Uzbekistan. Namun tidak semua berada di dalam keadaan baik kerana semasa pemerintahan Soviet, masjid-masjid dijadikan gudang atau terbiar. Penduduk Islam pula mengerjakan ibadat secara bersembunyi. Namun sejak mencapai kemerdekaan, rakyat Uzbekistan bebas menunaikan tanggungjawab agama, termasuk berjemaah pada hari Jumaat. Lebih 1000 tahun lalu, seorang anak tempatan muncul sebagai ulama dan tokoh ilmuwan yang dihormati seluruh dunia Islam. Hari ini, sebuah kompleks yang memuatkan makam beliau, masjid, madrasah dan perpustakaan dibina di Samarkand sebagai menghargai jasanya. Samarkand membawa dua maksud, iaitu bandar kaya dan tempat orang berkumpul. Gelaran ini bertepatan kerana Samarkand pernah muncul sebagai bandar yang bukan sahaja kaya, malah menjadi tempat pertemuan dan medan mencerna ilmu di kalangan cendekiawan Islam. Contohnya, Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari dilahirkan ketika masyarakat Islam giat menghidupkan majlis ilmu seperti hadis. Hadis sumber hukum Islam terpenting selepas Al-Quranul Karim. Hadis atau sunnah berupa ucapan Nabi Muhammad SAW dan amalan baginda sepanjang hayatnya sesudah dilantik menjadi rasul. Hadis satu daripada dua warisan Rasulullah SAW yang menjadi panduan hidup selepas Al-Quran. Al-Bukhari antara ulama hadis terkemuka. Pengaruhnya menjangkau sempadan masa dan benua, manakala sumbangannya menjadi kebanggaan penduduk tempatan seperti Imam Usman Khan, 46 tahun.
Beliau yang telah berkhidmat selama 16 tahun di sini tidak jemu-jemu menceritakan sejarah Imam Bukhari kepada pengunjung. Mana biz hozir Abu Abdullah Muhammad ibn Ismoil al-Bukhari masjidlarida o'tiribmiz. Imom al-Bukhari tarixiga oid bir narsaga nazar tashlaymiz. Hazrati Imom al-Bukhari 194-hijriy yilda 809-milodiy yilda Buxoro shahrida tavallud topadilar. Otalari Ismoil o'z davrining eng yetuk Imom al-Bukhari Qur'oni Karimni batamom yod ko'tarib oladilar. 10 yoshga kirganlarida bir necha ming payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytgan hadislarni yod qilib oladilar. 16 yoshga kirganlarida ilmlarni mukammallashtirishlik uchun va mana shunchalik mashaqqatlar bilan tarbiya qilgan Kompleks seluas 11 hektar yang terletak 30 km dari Bandar Samarkand ini diziarahi kira-kira 300 pengunjung sehari. Jumlah ini meningkat pada hari Jumaat dan cuti umum. Imam Usman Khan antara 17 kaki tangan yang bertanggungjawab mentadbir kompleks ini. Menurut beliau, masjid, madrasah, perpustakaan dan taman dibina pada 1974. Dan sebuah pusat pengajian hadis untuk 5,000 pelajar akan dibina dalam masa 2 hingga 3 tahun lagi. Imam Bukhari meninggal dunia pada hari Jumaat 30 Ramadan tahun 256 Hijrah pada usia 62 tahun. Nama penuhnya Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbeh Al-Ja'fi. Al-Bukhari adalah gelaran kerana beliau dilahirkan di Bukhara, 260 km dari sini. Setelah menunaikan haji pada usia 16 tahun, beliau menetap di Mekah, Madinah, Damsyik dan Baghdad untuk menimba ilmu. Imam Bukhari antara ulama pertama menyusun hadis secara sistematik, berteraskan ilmu mustalah hadis. Karya agung beliau, Sahih Bukhari, yang memuatkan 9,082 hadis sahih, mengambil 16 tahun untuk disiapkan. Sahih Bukhari antara 6 kitab hadis yang dijadikan sandaran utama majoriti ulama, selain Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah. Imam Bukhari mengumpul kira-kira 600,000 hadis di sepanjang hayatnya. Daripada jumlah itu, beliau menghafal 300,000 hadis dan 100,000 adalah hadis sahih. Hadis sahih, hadis yang tidak diragui kebenarannya. Kedudukan hadis sebagai sumber hukum termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Dan apa jua perintah yang dibawa oleh Rasulullah kepada kamu, maka terimalah serta amalkan. Dan apa jua yang dilarangnya, maka patuhilah larangannya. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amatlah berat azab seksanya. Ketajaman minda Imam Bukhari sukar ditandingi. Beliau bukan sahaja menghafal hadis dan memahami isinya dengan terperinci, malah mampu menghuraikan sifat pribadi setiap perawinya. Kelebihan ini diiktiraf Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Muslim. Imam Bukhari seorang yang berendah diri, berakhlak mulia dan warak. Bilik muazzin ini dibina di atas tapak rumah Imam Bukhari. Hadis pada mulanya dihafal dan ia berpindah dari mulut ke mulut. Apabila sahabat wafat, hadis terbiar kerana ia tidak dicatat. Pengumpulan hadis secara serius dimulakan ketika pemerintahan Umar Abdul Aziz kira-kira 85 tahun selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Perbuatan memalsukan hadis oleh pihak berkepentingan telah dikesan sejak zaman sahabat lagi.
Bagaimanapun usaha mereka berjaya dipatahkan para ulama berpandukan ilmu mustalah hadis yang berupaya menyaring hadis palsu. Hasilnya, masalah yang berkaitan dengan hadis telah pun dianggap selesai lebih 1000 tahun lalu. Perpustakaan di kompleks ini turut memuatkan koleksi Al-Quran sumbangan kerajaan Indonesia dan Malaysia. Profesor Omar Hashim, Rektor Universiti Al-Azhar Kahirah menjelaskan. ومن هنا نقول لهم إن القرآن نفسه قد بين لنا أن نتبع ما جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول Sejak kedatangan Islam pada awal kurun ke-8, Bukhara pernah muncul sebagai pusat ilmu dan tamadun Islam paling gemilang di Asia Tengah. Bukhara terletak 262 km dari Samarkand. Sumbangan bandar ini terhadap masyarakat Islam ketika itu begitu berharga, sehingga ia digelar permata dunia Islam sebelah timur. Kemunculan ahli fikir dan ilmuwan Islam tempatan seperti Ibn Sina memecah dominasi Barat terhadap tamadun pemikiran, sekaligus menaikkan martabat Islam di mata dunia. Kemantapan rohani dan ketajaman minda mereka menghasilkan ide bernas dan penemuan baru yang turut menjadi rujukan tokoh pemikir dan saintis Barat. Museum Ibn Sina seluas 5.760 meter persegi dibina pada 1980 di Afshona, tanah kelahiran beliau. Sebanyak 762 bahan dipamerkan di museum ini. Ibn Sina dilahirkan pada tahun 980. Bapanya seorang menteri. Ketika Ibn Sina berusia 5 tahun, keluarganya berpindah ke Bukhara, kira-kira 25 km dari sini, kerana ketika itu Bukhara pusat ilmu terkenal. Ibn Sina menghafal Al-Quran ketika berumur 7 tahun. 10 tahun selepas itu, beliau digelar tabib kerana kepakarannya di bidang perubatan. Sepanjang hayatnya, Ibn Sina menghasilkan 450 buku meliputi 12 cabang sains, termasuk perubatan, astronomi, falsafah, dan kesusastraan. Karya agung Ibn Sina
bertajuk Al-Qanun fit Tibb yang bermaksud kanun sains perubatan. Manuskrip tersebut yang telah diterjemahkan ke bahasa Greek, Latin, Arab, Parsi dan Turki kini dipercayai disimpan di University Oxford, United Kingdom. Ketokohan Ibn Sina diakui bukan sahaja di Asia Tengah, malah di seluruh Eropah, Asia dan China. Ibn Sina yang dikenali di barat sebagai Avicenna kemudian merantau ke Iran dan seterusnya, meninggal dunia di Hamadan pada tahun 1037 ketika berusia 57 tahun. Selain Samarkand dan Bukhara, Baghdad di Iraq juga pernah melahirkan ramai cendekiawan Islam, contohnya Imam Abu Hanifah. Hanifah dalam bahasa Parsi bermakna tinta atau pena. Gelaran ini timbul kerana kegemarannya membawa pena ke mana sahaja beliau pergi, bertujuan mencatat nota atau ilmu yang baru dipelajarinya. Abu Hanifah atau nama sebenarnya An-Nu'man bin Thabit berturunan Parsi dan dilahirkan pada tahun 80 Hijrah di kampung Anbar dekat Kufah. Kompleks masjid ini dibina pada 1871, manakala binaan asal telah wujud seawal kurun ke-11 lagi. Imam Abu Hanifah antara 4 tokoh mazhab selain Imam Syafi'i, Maliki dan Hambali. Beliau sangat patuh kepada ibu bapa, suka bertanya dan rajin menimba ilmu. Selepas berjaya dalam perniagaan, beliau menumpukan sepenuh perhatian menuntut ilmu seperti fiqh, tauhid, hadis dan tafsir. Imam Abu Hanifah seorang yang warak. Beliau gemar mendalami Al-Quran, terutama di malam hari, diiringi solat dan zikir. Kepakarannya di bidang fiqh diakui ulama lain. Imam Syafi'i pernah berkata, semua ahli fiqh adalah anak buah Imam Abu Hanifah dan beliau adalah bapanya. Imam Abu Hanifah mengasaskan kaedah qiyas dalam ilmu fiqh untuk mencapai sesuatu hukum yang tidak dijelaskan Al-Quran dan hadis. Beliau tidak pernah menghasilkan karya besar seperti Sahih Bukhari susunan Imam Bukhari dan Al-Qanun fit Tibb karangan Ibn Sina. Bagaimanapun beliau mempunyai ramai pengikut yang mengembangkan ilmu dan pendekatannya menerusi kitab karangan anak didiknya. Dari situ lahirlah mazhab Hanafi yang kini turut tersebar ke India dan Afghanistan. Imam Abu Hanifah meninggal dunia ketika berusia 70 tahun pada bulan Rajab tahun 150 Hijrah dan disemadikan di masjid ini yang terletak di wilayah Azumiyah, Baghdad.